Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu bersama Cikgu Kumastura. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan membuat latihan yang seterusnya pada buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 pada muka surat 38 dan 39. Cikgu akan mengajar kamu menggunakan teknik SIPO, iaitu teknik yang pertama untuk membina ayat. Apa itu teknik SIPO? Teknik SIPO ialah ringkasan bagi si untuk siapa. Siapa yang terdapat pada gambar, tuliskan namanya. P, perbuatan. Perbuatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Manakala O untuk objek. Objek ataupun benda yang terdapat pada gambar-gambar tersebut. Cuba kita lihat gambar di sebelah kiri. Lihat gambar yang bernombor 4. Ada 2 orang budak di situ. Siapa? Kita lihat siapa di situ, iaitu Ali dan adiknya. P untuk perbuatan. Perbuatan apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menonton. O untuk apa yang mereka tonton, objek apa yang mereka tonton, iaitu televisyen. Ali dan adiknya menonton televisyen. Cuba lihat gambar bernombor 5. Siapa? Johan dan Umar. Perbuatan apa yang mereka lakukan? Mereka sedang mendayung. Objek apa yang mereka dayung ataupun benda apa yang mereka dayung? Mendayung sampan. Okey, mari kita lihat ayat yang telah dibina. Johan dan Umar mendayung sampan. Mari kita lihat gambar bernombor 6. Ada 2 orang di situ, jadi kita letakkan nama di situ. Aina dan ibunya. Perbuatan apa yang sedang dilakukan? Sedang menanam. Menanam objek apa? Okey, cuba lihat. Menanam pokok padi. Jadi, kita cuba bina ayat yang lengkap. Aina dan ibunya menanam pokok padi. Okey, ini teknik yang pertama. Kita teruskan dengan melihat teknik yang kedua. Kita teruskan dengan teknik yang kedua, iaitu teknik sipoket. Sama seperti tadi, cuma kita tambahkan keterangan di bawah. Okey, si untuk siapa. Cuba lihat pada gambar siapa yang ada. Jadi letakkan nama. P, perbuatan apa yang mereka sedang lakukan. O untuk objek ataupun benda. Apa yang terdapat pada gambar. Kita tambahkan dengan keterangan. Untuk melengkapkan ayat keterangan supaya menjadi lebih lengkap dan gramatis, kita akan menggunakan kata hubung dan kata sendi. Antara kata hubung ialah sambil, kerana, untuk, lalu dan sebagainya. Manakala kata sendi di, pada, kepada dan sebagainya. Kita juga menggunakan keterangan tempat, iaitu di mana gambar tersebut ataupun sebab apa mereka melakukan sesuatu yang terdapat pada gambar ataupun waktu bila mereka lakukan yang terdapat pada gambar ataupun cara bagaimana mereka membuat sesuatu yang terdapat pada gambar. Jadi kita akan cuba membina ayat menggunakan teknik sipoket ini bersama-sama dengan cikgu. Mari kita lihat gambar yang bernombor 4, 5 dan 6. Kita akan menggunakan teknik ini. Ya, cuba lihat gambar bernombor 4. Si siapa? Ali dan adiknya. Perbuatan iaitu menonton. Objeknya ialah televisyen. Keterangannya di situ menggunakan kata sendi di dan tempat untuk melengkapkan ayat. Jadi ayat yang dibina ialah
Ali dan adiknya menonton televisyen di ruang tamu. Kita cuba lihat gambar bernombor 5. Siapa? Johan dan Umar. Perbuatan apa yang mereka lakukan? Mendayung. Objek apa yang mereka dayung? Iaitu sampan. Keterangannya di situ mereka menggunakan kata hubung untuk dan sebab untuk melengkapkan ayat ini. Cuba lihat ayat yang lengkap. Johan dan Umar mendayung sampan untuk memancing ikan. Kita cuba lihat gambar yang bernombor 6. Siapa? Ada 2 orang di situ, iaitu Aina dan ibunya. Perbuatan apa yang sedang dilakukan? Menanam. Objek apa yang ditanam? Pokok padi. Keterangannya menggunakan kata sendi pada dan waktu, iaitu waktu petang. Jadi mari kita lihat ayat yang telah berjaya dibina. Aina dan ibunya menanam pokok padi pada waktu petang. Jadi teknik si pocket ini sesuai digunakan untuk murid-murid yang telah lancar dan fasih membaca dan menulis. Bagi murid-murid yang masih baru untuk menulis dan membaca, boleh menggunakan teknik SIPO. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan membuka buku aktiviti muka surat 38. Kita akan menggunakan kedua-dua teknik ini untuk membina ayat berdasarkan frasa dan gambar yang diberi. Okey, murid-murid boleh memilih sama ada untuk menggunakan teknik SIPO ataupun teknik SIPOKET. Jom kita cuba bina ayat bersama-sama dengan cikgu. Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. Cuba murid-murid lihat gambar yang pertama. Frasa telah diberikan iaitu berbual mesra. Berbual mesra ialah perbuatan. Okey, siapa? Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salma. Ibu Omar ialah siapa? Berbual mesra ialah perbuatan dan keterangannya ialah dengan Ibu Salma. Okey, jadi di sini digunakan teknik SIPOKET. Okey, kita teruskan dengan gambar yang bernombor 2. Okey, cuba lihat gambar yang kedua, iaitu frasa telah diberikan iaitu pameran buku. Pameran ialah perbuatan, buku ialah objek. Jadi ada 2 orang di situ, kita letakkan namanya Omar dan Prema. Omar dan Prema melawat pameran buku. Itu ialah teknik SIPO. Jadi sekiranya ingin menggunakan teknik SIPOKET, kita sambungkan ayat dengan keterangan seperti Omar dan Prema melawat pameran buku yang diadakan di bandar. Jadi bagi gambar yang bernombor 3, 4 dan 5, cikgu harap murid-murid cuba membinanya sendiri di rumah dengan menggunakan teknik SIPO atau SIPOKET dengan bimbingan ibu bapa di rumah. Selamat mencuba. Latihan yang seterusnya ialah dalam buku aktiviti pada muka surat 39. Murid akan cuba melengkapkan pantun 4 kerat dan kemudian melafazkannya. Di situ telah disediakan 5 jawapan. Okey, jom kita baca bersama-sama dengan cikgu. Dengan ilmu kita akan maju. Besar nanti menjadi bijak. Pelbagai bangsa berbual mesra. Buku dibaca bersama rakan. Jadi amalan rakan sebaya. Cuba tengok rangkap yang pertama. Bagaimana kita hendak membina pantun 4 kerat? Baiklah,
Cuba lihat pantun 4 kerat ada 4 baris. Baris yang pertama dan kedua ialah pembayang bagi pantun. Manakala baris yang ketiga dan keempat ialah maksud pantun. Ada 4 baris, baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Untuk membina pantun, kita cuba lihat rima akhirnya. Bagi baris pertama, rima akhirnya akan sama dengan baris yang ketiga. Cuba lihat, duku. Rima akhirnya duku, ku. Sama dengan rima akhir baris yang ketiga, iaitu buku, ku. Jadi, baris yang kedua, rima akhirnya ialah segera, ra. Jadi, mestilah jawapan pada baris yang keempat, rima akhirnya ialah ra juga. Kita cuba lihat jawapan di atas. Cari ra di akhir, rima akhir pada rima akhirnya. Ya, betul. Pelbagai bangsa berbual mesra. Tuliskan jawapan kamu pada rangkap yang pertama. Mari kita lihat rangkap yang kedua. Okey, pergi berkelah bersama Pak Engku, bawa roti dan juga rojak. Rajin-rajinlah membaca buku. Jadi baris yang keempat tidak disediakan jawapan. Kita kena pilih sendiri jawapan di atas. Seperti yang cikgu ajar, kita cuba lihat rima akhirnya. Rima akhirnya ialah, lihat baris yang kedua berbunyi ja. Jadi kita cuba cari rima akhir ja. Ya, betul. Besar nanti menjadi bijak. Jadi kita lengkapkan pantun yang kedua. Pergi berkelah bersama Pak Engku, bawa roti dan juga rojak. Rajin-rajinlah membaca buku, besar nanti menjadi bijak. Kita teruskan dengan rangkap yang ketiga. Buah ceri dibawa tetamu, mereka dijamu roti dan keju. Buku memberi pelbagai ilmu. Okey, cuba lihat rima akhir baris yang kedua. Mestilah sama dengan rima akhir baris yang keempat. Ju. Rima akhirnya berbunyi ju. Jadi kita cari jawapan yang rima akhirnya berbunyi ju. Ya, betul. Dengan ilmu kita akan maju. Jom kita lafazkan pantun pada rangkap ketiga bersama-sama. Buah ceri dibawa tetamu, mereka dijamu roti dan keju. Buku memberi pelbagai ilmu. Dengan ilmu kita akan maju. Jom kita teruskan pada rangkap yang keempat. Indah cuaca di tengah pekan, terang bulan, terang cahaya. Tadi cikgu telah nyatakan bahawa baris yang pertama, rima akhirnya mestilah sama dengan baris yang ketiga. Jadi, rima akhir bagi baris pertama ialah kan. Mestilah baris yang ketiga bunyinya juga kan. Jadi, kita cari jawapan di atas. Ya, betul. Buku dibaca bersama rakan. Kita lihat jawapan pada baris yang keempat. Kita tengok rima akhir pada baris yang kedua. Cahaya. Ya. Ya. Rima akhirnya berbunyi ya. Jadi kita cuba cari jawapan yang rima akhirnya ya. Ya, betul. Jadi amalan rakan sebaya. Jom kita lafazkan pantun pada rangkap yang keempat bersama-sama. Indah cuaca di tengah pekan, terang bulan, terang cahaya. Buku dibaca bersama rakan, jadi amalan rakan sebaya. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat melengkapkan pantun ini dan cuba lafazkannya bersama ibu bapa di rumah. Selamat mencuba, semoga berjumpa lagi.